Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tak boleh. Alhamdulillah malam ni saya sangat bersyukurlah kepada Allah SWT. Akhirnya tercapai juga saya sebagai founder Platinum. Okey, memperkenalkan diri. Okey, nama saya Edi Masni. Co-host kan? Co-host. Minta co-hostkan saya. Saya nak share slide. Boleh. Okey. Kira. Alright. Okey, memperkenalkan diri ya. Okey, nama saya Edi Masni bin Mamat. Okey, business partner saya Cikgu Ana. Diperkenalkan oleh bisnes ini oleh founders Emerald, Kak Marina dan juga Abang Tamizi. Okey, di mentor yang hebat, yang disayangi, iaitu FEDC Encik Said dan juga Puan Rohani. Berikan tepukan. Okey, saya masih lagi bekerja Saya bekerja sebagai penguasa MPJ, tinggal di Rawang, dan juga Cikgu Ana sebagai guru lah di Rawang juga. Dan kami mempunyai 2 cahaya mata, dan saya berkhidmat dah 24 tahun dan Cikgu Ana dah berkhidmat 23 tahun mengajar. Okey, jadi untuk meneruskan bagaimana perjalanan kami berdua dalam bisnes MW ni, saya menjemput Cikgu Ana untuk terangkan. Silakan. Okey. Okey, inilah insan hebat. Okey, yang membawa kami ke dunia yang bisnes yang hebat ni, iaitu MW, okey, oleh founders Emerald, Puan Marina dan Encik Tamizi. Ini adalah orang kiriman Tuhan bagi saya. Sebabnya beliau ni berdua ni memang banyak sangat menolong saya dan keluarga saya dalam bisnes MW ni. Okey, perkara yang tidak saya suka sebelum saya buat MW ialah saya ni adalah orang yang suka menjual macam-macam di sekolah untuk dapatkan duit untuk tambah pendapatan. Maklumlah komitmen kami besar. Jadi buat macam-macam, orang kata MLM yang mengeluarkan modal yang besar sampai sehingga kami buat loan, personal loan, dan sampai sekarang kami sepaksa tanggung. Okey, tapi gagal. Okey, dan kami juga pernah melabur, okey, dalam pelaburan di mana menjanjikan setiap bulan dapat duit. Tapi syarikat tu tutup. Jadi duit kami pun burn. So sebelum tu juga lepas tu kami pula berjinak-jinak dalam membuat bunga pelamin. Dapat untung yang banyak. Pernah satu hari dalam 3,000 pun pernah kami dapat. Tetapi rumah dah macam tong sampah lah, penuh dengan bunga-bunga. Okey, dan saya juga buat tuition 7 hari seminggu. Sebabkan bila bisnes bunga ni tak berjalan dua musim, jadi pendapatan kami, income kami stuck di situ. Jadi saya pun buat tuition. Saya buat tuition 7 hari seminggu tanpa berhenti. Bayangkan, saya tak ada masa nak rehat dan masa untuk bersama family. Sehinggalah saya didatangi oleh insan yang hebat, Puan Marina, menunjukkan saya bisnes MW ni. Okey, inilah bermulanya saya buat bisnes dengan menyertai BST 10. Jadi anda-anda yang berada di sini yang menyertai BST, teruskan. Jangan bagi alasan. Sebabnya semua BST ni telah melahirkan semua leader-leader yang hebat. Nampak tu, Murubi founders Platinum Mariani pun join bersama dengan saya ketika itu. Okey, dan hasil daripada BST inilah saya capai silver producer hanya 4 bulan saja. Dan bagaimana saya bermula? Saya bermula dengan keluarga dulu. Saya buat 3S 1M yang saya belajar di BST. Nampak ni gambar-gambar ni semua yang saya kenal. Jadi jangan risau. Siapa yang kata tak ada kawan tu, boleh buat. Anda boleh buat. Jangan mengalah. Yang ini do basic, no magic. Nak berjaya, memang kita kena keluar. Memang kita kena berdepan dengan orang. Kan? Sebab kita ni business network. Betul tak? Networking. Okey, saya habis di BST tak pernah duduk diam. Terus pergi jumpa orang. Pandai tak pandai, saya cuba, saya buat. Dan saya juga telah membuat house meeting dulu. House meeting di rumah. Panggil orang datang rumah. Saya pun tak pandai meroti, tapi saya buat pandai dan sampai itu saya belajar. Dan akhirnya saya jadi cikgu roti. Okey.
Kalau nampak di sini, saya pun ajak ramai prospek dan kawan-kawan saya semua pergi seminar dan event yang MB beri. Kalau tengok kat situ, best yang baru-baru ni, inilah kumpulan saya yang pergi. Okey. Okey, inilah keluarga bahagia saya. Okey, kalau kita tengok semua orang ada keluarga bahagia, betul. Kita semua ada keluarga. Kita nakkan anak kita yang terbaik. Daripada kecil kita didik sampai kita dah besar, kita nak masa depan mereka semua cerah, betul? Tetapi Allah telah memberi dugaan kepada saya. Okey, di mana inilah dia. Saya berhenti fight apabila anak saya disahkan pesakit buah pinggang stage 5. Saya rasa FDC Kak Ani pernah datang rumah saya dan beliau menangis bila melihat report anak saya stage 5. Dah tak ada, orang kata, peluang langsung untuk sembuh, bergantung seumur hidup dengan dialisis. Pertama sekali saya dapat berita ni masa tu PKP. Okey, saya terpaksa duduk di ward. Anak saya kata, ibu, selepas sebaik saja beliau dialisis, anak saya kata, ibu, Ayu nak mati. Ayu tak nak hidup dah. Ayu nak mati. Anda rasa sebagai seorang ibu, apa yang kita rasa? Saya tak tahu benda ni. Tiba-tiba saja benda ni berlaku. Setelah saya memberi fokus penuh masa saya dengan MW, tapi disebabkan oleh dugaan ini, saya jadi macam hilang arah. Saya nak buat, saya tak buat. Saya nak buat, tak buat. Sebab masa tu memang PKP, kami terpaksa jaga anak duduk di hospital. Bayangkanlah risiko nak kena COVID tu memang terdedah. Memang orang kata risiko besar lah. Tapi demi anak saya dengan suami, angkut sekali dengan kakak dia duduk dalam ward, jaga, bagi support. Sebab memang bila pesakit ni, rupa-rupanya kita akan dipanggil, ibu bapa dan anak dia akan dipanggil oleh kaunselor, okey, untuk bagi semangat pada beliau. Jadi saya mengharapkan anak saya tahfiz habis sampai habis dan boleh bekerja. Tapi ialah kita tak tahukan dugaan Tuhan, kan. That's why lah, inilah menyebabkan saya buat MW hingga sekarang. Tengok ni, mission ni. Orang yang sakit buah pinggang saja tahu apa mission ni. Kenapa ada darah-darah ni? Inilah anak saya terpaksa seumur hidup, selagi tak ada pemindahan buah pinggang, hidup beliau akan ada 3 kali seminggu akan dialisis. Dan orang yang bila tak sihat, suami saya yang kena hantar sampai sehingga sekarang. Bila nak bekerja, umur beliau dah sekarang 20 dan nak bekerja. Sebab beliau kata, ibu sampai bila nak mengharapkan ibu. Beliau cuba bekerja, tapi 1 hari je. Lepas tu dah tak boleh dah. Sebab tak larat, memang tak larat. Okey, dan sebabkan inilah juga saya dengan suami bertekad untuk terus buat. Saya buat keputusan. Okey, FDC, Encik Syed pernah kata, buat keputusan. Saya sebelum tu saya tak faham apa maksud buat keputusan ni. Sebab saya tahu dunia saya nak bela anak saya yang sakit. Sampai saya hilang fokus dalam bisnes MW. Kak Marina dan Mata Misi pun datang bagi semangat pada kami. Cikgu Hana buat. Saya macam tak tahu mana satu saya nak buat. Tapi saya still buat jugalah. Cuma saya tak fight lah. Sebab saya rasa macam tak tahu macam nak bagikan masa. Sebab bermain juga dengan emosi kami. Dan akhirnya saya memang betul-betul bertekad untuk buat keputusan. Sebabnya bila umur anak saya dah 23 tahun, nanti lagi 3 tahun, okey, anak saya tidak di-cover oleh insurans. Sebab sekarang ni anak saya dialisis sebabkan insurans. Saya boleh claim insurans. Tapi bila umur beliau dah 23 tahun nanti, kami akan guna sepenuh duit kami untuk tampung beliau. Bagaimana kalau tak ada duit? Macam mana anak saya nak dialisis? Sebabkan pesakit buah pinggang memang tak boleh tak dialisis walaupun sehari. Itu berkaitan dengan nyawa beliau juga. Dan daripada situ juga saya terus buat keputusan. Saya rujuk upline saya, Kak Marina, saya nak dapat duit banyak. Saya nak tanggung perbelanjaan dialisis anak saya. Bila dah tak ada insurans nanti. Sebab memandangkan gaji kami pun dah tak banyak. Okay.
Saya amat berterima kasih kepada insan kiriman Tuhan 2 orang ni yang banyak menolong saya lah, menunjuk jalan pada saya bila saya hilang arah. Bila saya dah buat keputusan, saya berjumpa dengan mereka berdua. Dan juga terima kasih banyak pada mentor kami FEDC Kak Ani dan Mensaid, memang banyak bagi semangat juga dan jalan pada kami. Dan disebabkan buat keputusan tu jugalah, okey, saya beranikan diri buat prospecting, padahal saya malu. Masa ni, kalau tengok masa ni gambar ni, suami saya kata, "Nah, pergilah tegur." Dia tengah seorang tu. Saya pun kata, "Bang, saya malulah bang. Pergilah tegur. Kita kan nak cari prospek kan. Pergi tegur." Dan saya tanpa malu sebab saya kenalkan, saya kenalkan matlamat saya. Saya dah buat keputusan. Jadi saya dengan berani diri pergi prospecting. Walaupun dengan mula-mula saya rasa kekok, okey, dengan pandangan yang jeling, tapi saya buat tak tahu je, saya buat tak malu je, saya pergi dan alhamdulillah beliau sign up ahli, okey, dan nak guna produk. Dan dekat sini kalau ikutkan saya STP prospecting juga masa ni, walaupun dah tutup pasar raya, saya tetap juga duduk sampailah kena halau dengan guide, barulah saya break dah. Okey, ini dah orang kata dah ada keputusan, dan kita buat keputusan demi anak kan. Ini saya prospecting, dan juga saya rujuk juga FEDC Encik Syed, banyak sangat bagi saya idea. Okey, terima kasih banyak. Yang ini semua orang merasa, betul tak? Semua dalam Zoom ni dah tahu pun benda-benda ni. Tapi kenapa saya tunjukkan gambar ni? Sebab di sebalik gambar ni sebenarnya saya pergi demo ni di Negeri Sembilan. Bayangkan masa tu anak saya memang tengah semput, yang sakit buah pinggang ni, dia memang tak larat. Dan saya kata, ibu kena pergi sebab ibu dah janji dah dengan prospek kat sana. Ibu kena buat demo. Ibu terpaksa pergi kat dek. Tapi kami tak ada choice. Jadi saya dan suami pun bawa anak saya sekali yang sakit tu dalam kereta. Sepanjang suami saya drive, saya akan tepuk-tepuk dada beliau. Saya akan sapu minyak dan saya buat apa saja supaya beliau rasa lega. Sampaikan saya kata, "Ya Allah, begini sekali dugaan aku kan." Tapi saya kata, kalau dahulu sebelum saya buat keputusan, saya takkan pergi. Tapi sejakkan saya nak anak saya ni akan datang masa depan dia terjamin, saya pergi. Saya pergi. Dan alhamdulillah berjaya sampai anak saya pun kata, "Ibu, boleh tak kita balik cepat? Sebaik saja kami demo." Sebab dia kata dia memang dah tak larat sangat, dan terus kami balik ke rumah lah. Okey, kalau yang saya nak share di sini, bukan senang nak jaga anak yang sakit buah pinggang stage 5 ni. Memang kalau salah sikit memang beliau akan sakit. Okey, jadi disebabkan matlamat tadilah, saya dah buat keputusan tadilah, saya bertekad saya nak buat demi anak saya. Okey, kalau kita susah, adakah orang akan menolong? Tak ada. Bolehkah kita minta tolong adik-beradik? Tak ada. Adik-beradik pun ada masalah sendiri. Jadi saya dengan suami bertekad untuk terus berjuang dalam bisnes Amway ni. Makna kalau saya tengok gambar ni, memang saya akan menitis air mata dengan suami saya. Inilah satu perjuangan yang saya rasa puas, di mana upline memegang tangan kita. Kalau kita susah, upline akan tunjuk jalan. Kita ikut saja cakap upline. Ikut saja, jangan bantah, sebab mereka semua dah berjaya, dah lalui semua tu. Jadi terus ikut sampai anda berjaya. Alhamdulillah. Okey, disebabkan kami stay dalam Amway, kami dapat juga keluarkan sebuah kereta idaman suami lah sebenarnya. Okey, nama saya tapi suami yang bawa, sebab saya tak pandai bawa kereta besar macam ni. Okey, tapi tak apa. Saya kata, "Bang, kita buat bisnes." Sebab sebelum ni kami pakai Wish yang buruk dan pernah banyak kali rosak. Kak Marina yang kereta lah kami pinjam nak pergi ke Melaka, sebab dah demo tiba-tiba rosak. Dan sekarang ni alhamdulillah ya, Kak Marina Abang Tamizi, kami tak nak pinjam dah kereta Kak Marina Abang Tamizi. Kami dah ada kereta baru kami ni untuk bergerak. Okey, alhamdulillah selesaikan hutang baki, hutang PTPTN. Dan alhamdulillah, inilah reward Amway yang kami dapat. Okey, kami stay dalam bisnes Amway. Kami buat keputusan dalam bisnes Amway ni. Kami dapat pergi ke Langkawi bulan 10 nanti, dan insya-Allah hujung tahun ni kami akan pergi ke Istanbul.
Okey, kejayaan tidak datang bergolek. Usaha tolonglah, usaha buat apa saja, usaha untuk dapatkan kejayaan dalam bisnes Amway. Dan jangan lupa kita tawakal dan berdoa banyak-banyak. Dengan izin Allah kita akan berjaya. Jom kita buat keputusan Amway dapat merealisasikan impian kita. Fokus dan buat keputusan. Jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih.